Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita buka majlis kita dengan kita Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma amma ba'd. Jemaah yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita diberi lagi kesempatan untuk bersama dalam majlis ini. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit peringatan daripada ayat-ayat Al-Quran mengubah cara pandang kita dalam kehidupan, menyebabkan kita lebih berhati-hati dengan kehidupan kita. Dan berhati-hati itu adalah dekat dengan sifat taqwa. Jadi saya dah berikan nota dalam chat, insyaAllah, dan juga seluruh jemaah, insyaAllah. Baik, insyaAllah kita mulakan kuliah kita. Bismillah. Baik. Dalam pertemuan yang lalu, pada minggu lepas, kita dah bincangkan dari sudut nifaq. Kita balikkan ataupun kita uraikan perkataan nifaq itu dalam kamus-kamus yang terdapat, kamus-kamus bahasa Arab. Ini perkataan tersebut yang digunakan oleh orang-orang Arab yang terdahulu. Kita simpulkan ada 6 tempat ataupun perkara yang mana mereka gunakan perkataan nifaq. Antaranya yang membawa makna kematian dan makna sesuatu yang cepat, terputus ataupun berhenti, mengejut, dan terowong, dan wan dan sebagainya. Dan kita juga telah membahagikan nifaq kepada dua pembahagian. Yang pertama kita ambil daripada kitab-kitab yang terdahulu, iaitu membahagikan nifaq ini kepada akidah dan juga kepada amalan. Akidah itu dari sudut i'tiqad dan kepercayaan, iaitu apa yang menzahirkan iman tapi di dalamnya kufur terhadap Allah, terhadap Nabi SAW. Manakala nifaq dari sudut amalan adalah berkaitan dengan seseorang yang mana bersikap ataupun bersifat dengan sifat orang munafik, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW. Antaranya apabila dia bercakap, dia berbohong, bila dia berjanji, dia memungkiri janji, kan? Dan kita membahagikan juga kepada nifaq ini kepada sedar dan juga tanpa sedar. Ini yang kita sebutkan sebagai sedar itu merujuk kepada nifaq, orang yang mana dia sedar akan dia melakukan nifaq. Ya, ini sebagai contoh orang yang memang bukan Islam, tetapi dia menyusup masuk ke dalam Islam kerana nak menjadi mata-mata ataupun pengintip pada Islam, dan dia menunggu masa untuk dia menyerang ataupun dia memusnahkan Islam daripada dalam. Antaranya yang berlaku kepada Nabi SAW sendiri, dan pernah diserbu dan ketika mana baginda nak pergi ke Tabuk, kan? Ini diserbu, maknanya diancam untuk dibunuh. Namun baginda berjaya untuk mematahkan serangan tersebut. Namun di dalam Al-Quran, sedar dari sudut sifat nifaq ini, Al-Quran biasanya menggolongkan golongan ini sekali dengan orang kafir, kerana mereka hakikatnya adalah kufur.
Kerana bila kita sebutkan iman, iman itu mesti dirangkumkan dengan 3 perkara, iaitulah at-tasdiqu bil jinan, wal iqraru bil lisan, wal amalu bil arkan. Iaitu kita membenarkan di dalam hati, kita iqrar dengan lisan, dan kita melaksanakan tuntutan keimanan dari sudut rukunnya. Jadi dia mesti ada pembenaran dalam hati, kemudian ikrar pada lisan. Kalau ikrar pada lisan sahaja, maknanya dia bukanlah dikira sebagai orang beriman. Maka kita melihat iman dan juga nifaq ini adalah dua sifat yang bertentangan, saling bertentangan di dalam kerangka orang-orang yang sebut bahawa mereka itu adalah orang-orang Islam. Sebab itu kita sebutkan iman lawannya ataupun opposite-nya itu adalah nifaq. Walaupun ya Islam lawannya kufur, kan? Tapi nak sebutkan Islam dengan nifaq ni, sebab secara umumnya semua ini adalah orang Islam. Yang ini nampak secara zahirnya adalah Islam. Maka di antara nifaq ataupun iman, jadi di sinilah maknanya letaknya titik apabila kita sebutkan pembahagian munafik pada tanpa sedar. Ini boleh jadi seseorang itu jatuh kepada kancah kemunafikan. Ini dari sudut sifat-sifat ataupun sikap-sikap apabila dia tidak menjaga keimanannya. Jadi kita bahagikan juga nifaq secara tanpa sedar ini mengikut pembahagian mengikut pembahagian orang-orang beriman. Jadi saya ingin simpulkan balik apa yang telah kita bincangkan. Ini kalau kita melihat pada zaman Nabi SAW, ini para sahabat dikategorikan kepada beberapa kategori. Kategori yang pertama adalah mereka yang beriman kepada Nabi SAW di Makkah lagi, bersama-sama dengan Nabi SAW, maknanya menghadapi tentangan-tentangan Quraisy. Kemudian mereka ini jugalah yang bersama-sama dengan baginda berhijrah ke Madinah. Termasuk golongan yang pertama juga adalah mereka yang mana menyambut kedatangan Nabi SAW. Mereka juga terlibat dalam peristiwa hijrah, tetapi bukan mereka berhijrah. Mereka menyediakan dari sudut keperluan bagi orang yang berhijrah, dan mereka mengangkat martabatkan Nabi SAW sebagai pimpin, iaitulah mereka daripada kalangan orang Madinah yang disebutkan sebagai Ansar, Hajirin dan juga Ansar. Jadi mereka ini adalah kelompok yang pertama. Kelompok yang mana apabila hijrah itu berlaku, masing-masing terlibat dengan tugasan masing-masing. Yang Muhajirin berhijrah meninggalkan kampung halaman, yang mana Ansar menyediakan kepada orang Muhajirin keperluan mereka. Jadi kemudiannya mereka di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan berkaitan dengan tuntutan jihad apabila berhijrah di Madinah, adanya negara Islam di Madinah, adanya kepimpinan Islam, maka di sana adanya syariat jihad. Jadi jihad di sini pada awal keberadaan Nabi SAW adalah untuk mempertahankan Madinah, sekaligus untuk menuju kepada pembebasan Kaabah, pembebasan Masjidil Haram daripada orang musyrikin Quraisy. Sebab apa? Sebab untuk menjadikan rukun iman yang kelima, iaitu haji, seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki, iaitu orang Islam boleh masuk ke dalam Masjidil Haram, ke dalam Kaabah dalam keadaan aman untuk menunaikan haji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jihad pada awal itu kebanyakannya tertumpu kepada untuk membuka Kaabah, membuka Makkah, Fathul Makkah, membuka Makkah. Dalam masa yang sama mempertahankan negara Islam. Jadi kita sebutkan pada fasa ini
disebutkan apa yang mereka lakukan itu adalah kerja-kerja untuk membebaskan Makkah daripada kalangan orang musyrikin ini sebagai kerja-kerja Islam. Mana kerja-kerja yang mana dilakukan untuk orang lain. Sama-sama dapat manfaat dan juga benefitnya, iaitu dapat mengerjakan haji. Jadi di sini dalam fasa ini adalah fasa yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran tentang sifat nifak. Jadi kalau kita nak tarik ataupun kita nak melihat dalam konteks realiti kita semasa ini, iaitulah nifak tanpa sedar ini boleh berlaku. Yang paling sukar adalah apabila ia berlaku di dalam kerja-kerja Islam. Ini kerja-kerja nak memartabatkan Islam. Setiap daripada kita, manusia itu dituntut untuk melakukan kerja-kerja Islam. Apa yang saya maksudkan kerja-kerja Islam ini adalah kerja kebaikan. Kalau mungkin ada kelebihan ataupun kemampuan, mungkin kita menyebarkan ilmu. Ada kemampuan mungkin maknanya kita bina sekolah. Ada kemampuan mungkin kita berikan tenaga kita, sumbangan tenaga kita untuk buat event dan sebagainya. Ada mungkin tenaga kita digunakan maknanya untuk turun kepada masyarakat, mungkin untuk kita membersihkan tempat ataupun kawasan gotong royong. Jadi apa sahaja ruang yang mana kerja-kerja yang bersifat komuniti dan ada manfaatnya kepada Islam, yang tu yang kita masukkan dalam kerja-kerja Islam. Jadi dalam kerja-kerja Islam ini juga maknanya ataupun keadaan yang paling bahaya apabila ia wujudnya sifat nifaq. Kerana majoriti ayat Al-Quran adalah turun ketika mana fasa ini ataupun dalam keadaan ini. Jadi para orang beriman pada waktu itu berada dalam fasa ini. Bila fasa ini berakhir ataupun fasa yang kedua muncul, iaitulah selepas daripada perjanjian Hudaibiyah. Kerana perjanjian Hudaibiyah tidak ada lagi peperangan dengan orang musyrikin, dah ada berlaku gencatan senjata. Bahkan umat Islam dah boleh maknanya melaksanakan umrah dengan selamat, kan. Jadi fasa itu adalah fasa untuk semua orang yang ramai pula masuk Islam, fasa fasa penyediaan kepada umat Islam nak pergi laksanakan umrah, kan. Kemudiannya bila terbukanya Mekah, maknanya nak kumpul duit dari sudut nak melaksanakan haji, kan. Ini fasa itu fasa penyempurnaan ibadah. Di dalam sini juga disebutkan tentang sifat-sifat riak dalam ibadah, sifat-sifat nifak dalam ibadah, antaranya riak dan sebagainya. Jadi tuntutan dalam penyempurnaan ibadah. Dan yang ketiga adalah apabila berlakunya kecemasan, emergensi, keperluan tertentu dalam kelompok umat Islam. Contoh, selepas daripada Fathu Makkah pun, bila terbukanya kota Mekah, bila Al-Quran menyebutkan tentang umat Islam masuk secara berbondong-bondong dalam surah An-Nasr, jadi ramai orang masuk Islam. Tetapi mereka ini teruji antaranya ketika mana di akhir umur Nabi SAW, Rom maknanya mereka merancang untuk menyerang umat Islam. Jadi sebab itu ada berlakunya peperangan Mu'tah, kan, dengan dan peperangan Tabuk. Jadi di sini juga dalam fasa tuntutan ketika mana berlaku kecemasan pada waktu ini ada kaitan dengan sifat nifaq. Yang mana banyak disebutkan fasa yang ketiga ini, iaitu ketika mana dalam surah At-Taubah, dalam surah At-Taubah. Sebab perang Tabuk dan maknanya disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah. Jadi kenapa kita membahagikan kepada tiga keadaan ini, supaya kita melihat setiap ayat Al-Quran itu sifat itu dia boleh maknanya pergi dalam pelbagai bentuk ataupun keadaan. Keadaan biasa
mungkin dalam kerja-kerja, maknanya penyempurnaan Islam, juga ada sifat-sifat nifak yang perlu kita jaga daripada terjerumus kepadanya. Pada waktu berlakunya kecemasan. Kecemasan ini kalau hari ini bagaimana yang kita kata berlakunya kecemasan? Jadi boleh jadi maknanya kecemasan sebagaimana umat Islam ditindas di Palestin. Kita dah buat kerja-kerja Islam. Tapi bila umat Islam ditindas di Palestin, berlakunya kecemasan, maknanya lebih lagi terbuka ruang dari sudut orang yang buat asalnya kerja-kerja Islam itu, lagi terbuka ruang untuk maknanya melakukan penyelewengan dan untuk melakukan khianat ketika mana diberikan amanah dan sebagainya. So sifat nifak dia itu lebih besar, kan. Bahkan ada yang menyebutkan kecemasan ataupun waktu yang diperlukan di sini dengan maksud ketika mana munculnya Dajjal. Dan ketika mana munculnya Dajjal ini, ataupun ketika mana peperangan pada akhir zaman memerlukan kepada umat Islam pada waktu itu juga, sebahagian yang disebutkan juga tentang kecemasan. Jadi pada waktu ini akan terzahir maknanya sifat atau sifat orang yang benar dalam. Baik. Jadi bila kita sebutkan sifat nifak tanpa sedar ini, sudah tentu maknanya kita akan rasa risau. Kita akan rasa, adakah aku ini ada sifat nifak dan sebagainya. Jadi absyir, disebutkan absyir. Ini ketahuilah, maknanya bergembiralah. Dari sudut apa? Dari sudut kerana itu jugalah perasaan yang pernah dialami oleh para sahabat radhiyallahu. Baik, jadi kita tengok bagaimana kita nak menanggapi sikap ini. Tengok terlebih dahulu bagaimana sahabat, para sahabat ini, mereka juga sebenarnya memang sangat takut kepada sifat ini. Ibn Abi Mulaikah rahimahullah berkata, aku bertemu dengan 30 orang sahabat Nabi SAW dan mereka semuanya takutkan kemunafikan menimpa diri mereka. Tidak ada seorang pun daripada mereka yang berkata keimanan mereka itu setaraf dengan iman Jibril dan juga Mikail. Maknanya tak ada mereka kata bahawa iman kita ni setaraf dengan para malaikat. Walhal seseorang yang beriman boleh imannya itu lebih tinggi daripada para malaikat, anbiya dan juga orang yang mengikuti jalan anbiya. Kerana bezanya di antara manusia dan juga malaikat. Malaikat maknanya mulia, tinggi keimanannya itu atas dasar maknanya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan mereka begitu. Dan dalam masa yang sama manusia Allah menciptakan dengan diberikan pilihan. Maka makhluk yang diberikan pilihan, manusia dan juga jin, ketika mana mereka memilih untuk mengikuti keimanan, maka darjat mereka itu lebih tinggi. Tapi dalam keadaan itu, maknanya para sahabat berada dalam keadaan takutkan kemunafikan menimpa diri mereka. Ini yang penting sebenarnya. Iaitu apabila nanti kita telusuri surah surah Al-Munafiqun ini, dan juga mungkin tuan jemaah yang mana mengikuti siri bersama Ustaz Yusuf dan Munafikan di dalam Al-Quran, perkara pertama yang kita nak set pada minda kita dan juga hard setting kita adalah kita belajar ini untuk kita menilai diri kita. Kerana bukan untuk menilai orang lain dengan sifat kemunafikan. Jadi kita takutkan ia menimpa dia. Ibn Mulaikah juga menyebutkan, menegaskan bahawa mereka semua ini sangat takut kepada kemunafikan dalam amal-amal mereka. Dan tidak pernah direkodkan daripada sahabat-sahabat lain yang menjanggai hal ini. Maknanya ketika mana mereka beramal dengan sesuatu amalan, mereka sangat takut terjebak dengan tekan. Ia seolah-olah satu ijma'. Maknanya memang sahabat semuanya bersikap sedemikian. Ini kerana seorang yang beriman boleh jadi amal-amal kebaikannya dicemari dengan sifat tidak ikhlas. Dan seorang yang takut daripada terjatuh ke dalam kemunafikan tidaklah bermaksud ia seorang munafik. Bahkan ini menunjukkan ketinggian sifat wara' dan juga takwa para sahabat. Jadi sifat rasa takut kan terjerumus kepada kemunafikan itu adalah sifat yang bagus. Dan cumanya janganlah maknanya menjadikan ketakutan itu
macam mana kita nak sebut, takut yang berlebihan, tapi takut itu kita ubati dengan maknanya kita berusaha untuk melaksanakan sesuatu amalan itu ya dengan paling baik yang kita mahu. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Kita mohon ya muqallibal sabbir bana ala dinik ala ta'atik. Ini hanya membolak-balikkan hati. Kita minta Allah Subhanahu Wa Taala balikkan hati kita kepada keimanan, kepada agama yang benar, kepada ketaatan yang benar. Baik. Jadi kita nak contohi para sahabat ketika mana mereka menanggapi sikap nifaq ini. Pernah seorang sahabat radhiyallahu anhum, iaitu yang bernama Hanzalah. Jadi kita pernah dengar nama Hanzalah ni. Beliau digelar sebagai Ghasilul Malaikah, iaitu orang yang mana disucikan ataupun dimandikan oleh para malaikat. Kerana beliau adalah salah seorang yang mana bila adanya panggilan jihad, sekali dalam panggilan jihad, tak silap saya dalam panggilan jihad, dia pergi ke panggilan jihad dalam keadaan beliau berjanabah. Kerana malamnya beliau bersama dengan isteri, jadi bila panggilan jihad tu beliau terus pergi. Dan kemudiannya beliau syahid dan malaikat memandikan. Jadi pernah diceritakan bahawa pernah menceritakan, yakni Hanzalah ini, kebimbangan beliau tentang hatinya yang tidak konsisten. Jadi kita mungkin juga mempunyai keadaan yang sama. Hati tak konsisten. Mungkin dalam suasana majlis ilmu kita rasa kita mengingati Allah. Bila kita baca Quran, kita rasa kita mengingati Allah. Tapi mungkin ketika mana di tempat kerja, kita bersembang seronok-seronok kan, gelak tawa bersama dengan ahli keluarga pun sama. Menyebabkan kita rasa, betul kan kita ni? Kan? Adakah Islam ini mengajar kita serius sepanjang masa kan, tak boleh nak gelak tawa kan, rasa takut macam hati tu kan, tersuka ataupun cintakan kan kepada dunia. Baik. Jadi beliau pun mengadu kepada Abu Bakar radhiyallahu an, kata Hanzalah, ketika mana aku mendengar Hanzalah mula-mula disebutkan ketika mana aku mendengar tazkirah daripada Rasulullah, aku akan menangis. Mana bila kita dalam halaqah dengan Nabi SAW, dan Nabi menyampaikan Al-Quran, peringatan dan sebagainya, boleh menangis. Namun apabila aku pulang ke rumah bersama ahli keluarga aku bergelak ketawa. Yalah, menjumpa bergurau kan. Jadi bagaimana keadaan hati aku ni? Jadi bila Hanzalah bagi tahu kepada Abu Bakar sendiri pun kata, betul juga. Aku juga ada sifat yang sama kan, ataupun sikap yang sama. Jadi macam mana kita ni? Adakah kita ni dah munafik sebab bersama dengan Rasulullah kita menangis, sedih, tapi bahkan Rasulullah bersama ahli keluarga kita senyum gelak tawa pula. Jadi sampai tahap tu maknanya, rasa takut mereka dengan sikap kemunafikan ni. Baik, lalu keduanya lantas berjumpa dengan Rasulullah SAW. Lalu mereka bertanya tentang persoalan hati ini. Jika mendengar tazkirah mereka menangis, namun ketika bersama ahli keluarga mereka bergembira. Hanzalah lalu kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nafaqa Hanzalah, nafaqa. Dia ulang banyak kali. Wahai Rasulullah, Hanzalah telah munafik. Wahai Rasulullah, Hanzalah telah munafik. Sampai tahap tu maknanya takut mereka dengan sifat nifaq. Jadi Rasulullah SAW pun menenangkan Hanzalah dan baginda bersabda, wahai Hanzalah, sa'atun fasa'ah. Ini sesaat, maknanya Rasulullah sedang menyebutkan tentang perlahan-lahan. Bahagikan masamu. Kalaulah hatimu sentiasa berada dalam keadaan berzikir, maka malaikat pun akan bersalaman dengan engkau, bahkan akan memberi salam dengan engkau di jalanan. Baik. Maknanya Rasulullah SAW sebut, tak apa, tenang. Bahagikan masa, tapi kalau kamu mampu untuk berada dalam keadaan sentiasa hati itu mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dalam gelak tawa, dalam gurau senda dan sebagainya. Sebab Nabi SAW pun ada dalam hadis menyebutkan baginda bergurau, bergelak tawa bersama dengan ahli keluarga.
Kan? Jadi kalau kamu mampu untuk berada dalam keadaan berzikir dengan makna mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dalam gerak dalam apa ni gelak tawa gurau senda, maka malaikat pun maknanya bersalaman dengan maknanya malaikat datang untuk mayungi dan juga memberikan penghormatan kepada orang yang sedemikian. Dia kata Ibn Jauzi, maksud Rasulullah SAW sesaat perlahan-lahan bahagikan masamu itu adalah merujuk kepada ada kalanya hati manusia ini berada dalam keadaan yang kuat dan sedar dalam keimanan, sedar dalam keimanan. Namun ada kalanya hati manusia itu perlu diberikan masa kepada perkara yang harus gelak tawa bersama keluarga, dan ada masanya hati manusia akan jatuh kepada keadaan yang lalai. Al-Mubarak Furi menambah, jadi keadaan hati manusia yang lemah itu tidaklah menjadikan seorang itu munafik. Sekiranya dia berterusan untuk berusaha memberikan masanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kepada manusia sekeliling. Ini bermanfaat kepada manusia sekeliling. Maknanya selama mana kita berterusan untuk melakukan kebaikan, di situ memang ada cabaran. Saya kita sebutkan tadi, bila melakukan kerja Islam dalam ibadah, kita nak solat di masjid, surau, dan rasa orang pandang kita, tengok kita pun pandang orang dan sebagainya. Mana memang dalam hal penyempurnaan ibadah dalam Islam kan memerlukan kepada juhud untuk meninggalkan ataupun menjauhkan sifat nifak. Dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui dari sudut usaha dan juga masa yang kita lakukan dan pada ke arah kebaikan, baik dalam hal ibadah ataupun berkhidmat kepada manusia. Baik, itulah mana cara kita tengok para sahabat dan bagaimana Nabi SAW memberikan tips ataupun panduan kepada Hanzalah dalam sifat ataupun keadaan. Baik, jadi kita nak masuk kepada surah. Kita dah selesai maknanya bukan tentang nifak, bahagiannya bagaimana kita menanggapi sikap nifak, dan kita nak masuk kepada surah ini. Jadi surah ini kalau kita tengok surah yang mana bincangkan tentang sifat nifak pada keadaan yang pertama, iaitu kerja-kerja Islam. Yang termasuk dalam kerja-kerja Islam yang termaksudkan itu adalah jihad. Sebab peristiwa ini berlaku selepas daripada peperangan Ghazwah Bani Mustaliq, ataupun disebutkan sebagai Al-Mubaisi', yang telah kita ceritakan sejarahnya ataupun kisahnya secara ringkas dalam pertemuan yang pertama. Di sana, di pertemuan yang pertama juga telah kita sebutkan berkaitan dengan beberapa kisah yang berlaku selepas peristiwa ini. Ada dua kisah yang berlaku. Pertama, pergaduhan di Telaga Muraisy, dan itulah yang kita akan detailkan pada pagi ini, asbabun nuzulnya, dan kita masuk ayat pertama. Kita yang kedua telah kita sebutkan, iaitu berkaitan dengan bagaimana ini memainkan peranan dari sudut mereka mencela dan memfitnah isteri Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Jadi kalau kita tengok surah ini sangat menarik dan berkaitan asbabun nuzul, kerana hadisnya ada banyak juga hadis, dalam riwayat Bukhari, dalam riwayat Muslim, juga dalam Tirmizi. Jadi kadang-kadang ada hadis itu didatangkan secara umum, sebenarnya tak panjang. Ada dalam Tirmizi disebutkan panjang sikit. Jadi saya cuba maknanya baca hadis-hadis ini yang saya petik daripada kitab tafsir lah, dan itu daripada Tabari. Ini cuba untuk maknanya menggabungkan. Ini bila kita susun itu, kita nak nampak dia punya kronologi cerita tu, kan? Apa yang diungkapkan, apa yang disebutkan, dan kita nak sebutkan juga dari sudut pengajaran. So di sini gabungan lah daripada beberapa hadis, yang mana hadis-hadis ini adalah riwayat Zaid bin Al-Arqam.
Al-Khazraji. Kenapa? Kerana beliau berada bersama klan ataupun kaum Al-Khazraj, iaitulah kaum yang mana Abdullah bin Ubay bin Salul menjadi. Namun menariknya, Zaid bin Arqam pada waktu ini pada usia kanak-kanak. Disebutkan bahawa beliau berusia dalam 9 ke 10 tahun, 9 tahun lebih kurang. Kan? Al-Khazraj. Baik. Jadi kita kena faham di Makkah, saya apa nama Ustaz Yusof dalam nota Ustaz Yusof dah sebutkan tentang bahawa di Makkah ini ada dua golongan orang Arab, iaitu daripada kalangan Ansar ni ada dua, iaitu Aus dan juga Khazraj. Cuma daripada antara Aus dan juga Khazraj, mereka ini boleh dikatakan ada kelompok-kelompok daripada dua kumpulan ni, ada kelompok yang lebih maknanya lebih spesifik. Macam Quraisy kan. Di Quraisy pun ada daripada Bani Hashim, ada daripada bani-bani yang lain kan. Jadi dalam Khazraj dan juga Aus ini pun ada dia punya klan dia lagi. Cumanya dalam Khazraj dia ada 9 klan, manakala Aus ada 3. Jadi dari sudut pengaruh itu, Khazraj itu lebih kuat pengaruhnya berbanding Aus. Kan? Daripada pengaruh Khazraj yang kuat itu, yang paling kuat pengaruhnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia sebagai pengaruh yang orang yang berpengaruh lah dengan dalam Al-Khazraji. Jadi Zaid bin Al-Arqam ini adalah sebahagian daripada kelompok Khazraji di bawah Abdullah bin Ubay bin Salul. Tetapi nak sebutkan, hadis ini diriwayatkan oleh beliau. Beliau yang kalau kita sebutnya mengadu bagi tahu kepada Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahawa walaupun kecintaan, kasih sayang dia kepada ahli kaum dia, ahli keluarga dia, tetapi kecintaan dia kepada Rasulullah SAW lebih lagi. Kerana apa? Kerana bila ada sesuatu yang bertentangan, ucapan dan perbuatan yang pada dia bertentangan dengan apa yang Rasulullah SAW sampaikan, ataupun ada bibit-bibit permusuhan, maka itu lebih utama untuk dibuang, maknanya untuk diselesaikan. Maka dia bagi tahu kepada Rasulullah SAW tentang apa yang berlaku dan apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan kita saya sebutkan nanti menarik bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat ini seperti mana apa yang disebutkan oleh Zaid bin Arqam. Baik. Jadi peristiwa ini berlaku, disebutkan tadi, berlaku selepas daripada peperangan Bani Mustalik di satu telaga yang dinamakan telaga itu Al-Muraisiyah, yang mana ia berada di wilayah atau di kawasan yang disebutkan kawasannya adalah Mushallil. Mushallil. Baik. Apa yang berlaku ketika mana selepas daripada peperangan, gue nak balik, maka sebelum balik biasanya Nabi SAW akan berhenti macam RNR lah. Kita gambarkan RNR untuk kita siapkan ambil air, minum air sebab kita nak jalan balik ni. Jalan balik. Baik. Jadi apa yang berlaku, orang suruhan Umar bin Khattab yang dikatakan yang membawa senjata ataupun yang bawa barang-barang Sayyidina Umar, yang bernama Jahjah. Jadi dia orang suruhan Umar, maknanya dia bersama dengan Umar lah. Dan dia adalah daripada kalangan Muhajirin. Terlebih dahulu maknanya pergi untuk mendapatkan air. Air telaga kan. Dia pergi untuk mendapatkan air. Ini dalam riwayat Tirmizi. Pergi mendapatkan air dan dia menyimpan, yakni menyimpan air dalam haud, disebutkan dalam, kalau kita boleh faham maknanya dalam satu kantung dia lah. Kan orang dulu dia nak minum air dia pakai kantung kan. Kantung macam guni tu, yang apa nama diperbuat daripada kulit. Dan tak dalam air dalam kantung dia tu, dalam sebuah bekas,
dan ditutup dengan ditutup tutup. Jadi datanglah seorang lelaki Ansar. Lelaki Ansar ni siapa dia? Lelaki Ansar ni bernama Sinan, daripada suku Khazraj. Daripada suku Khazraj. Bahkan disebutkan Sinan ini adalah bukan orang yang mempunyai pengaruh jugalah dalam Khazraj ni. So kita nampak perbalahan ini di antara seorang yang orang suruhan dengan orang yang kenamaan lah, yang ada juga pengaruh dalam Khazraj. Baik. Jadi lelaki ni dia nak bagi minum unta dia. Jadi bila dia tengok maknanya nak ambil daripada telaga, memanglah nak kena berebut, bertolak apa semua, nak ambil tu kan, tunggu giliran kan. Jadi bila dia dah nampak ada satu bekas yang ada air, maka dia pun nak ambil jalan mudahnya, dia terus maknanya nak bagi untanya minum daripada bekas air tersebut kan. Maka Jah-Jah yang maknanya nampak ataupun menjaga bekas air tersebut, mestilah dia tak benarkan. Kita pun maknanya dari sudut dah berpenat nak ambil semua kan, beratur lah kan, ambil. Dan apa yang berlaku, berlakulah pergaduhan, maknanya duk berebut nak bagi, akhirnya habis tertumpah air takungan tersebut. Maka Jah-Jah ni pun marahlah, dia ambil kayu dan dipukul Sinan ni. Dah pukul lah, lagi kuat lah. Tadi mungkin bergaduh dari sudut cakap-cakap kan, sehingga tertumpah air. Ini bila dah mengasari di antara satu sama lain, maka pergaduhan tu lebih buruk lah. Timbullah pergaduhan, hinggalah mereka berbalas-balas dengan memanggil nama kaumnya masing-masing. Maknanya Jah-Jah, Sinan, disebutkan Sinan terlebih dahulu, maknanya disebutkan ya ma'syaral ansar, wahai orang Ansar. Sebab apa? Sebab dia bila dah bergaduh kan, asalnya dua orang je, jadi dia dah jadi sifat orang Arab dulu kan, dia jadi pergaduhan tribe pula kan, di antara kaum dengan kaum. Ya ma'syaral ansar, wahai orang Ansar. Tu Jah-Jah pula kan, bila kawan tu panggil ya ma'syaral ansar, Jah-Jah pun panggil ya ma'syaral muhajirin kan, wahai orang muhajirin. Dia dah bergaduh lagi macam-macam dah. Nabi SAW pada waktu itu tidak berada berdekatan tempat tersebut. Cumanya bila dah berlaku bising, maknanya pergaduhan ni, bila Nabi SAW dapat mengetahui pergaduhan itu, maka Nabi SAW pun menyebutkan malakum walida'watil jahiliyah. Kenapa dengan kamu ini, kenapa dengan kalian ini, maknanya hingga menyeru perbuatan jahiliyah. Jadi ini cerita masih lagi berada di perangan, tempat peperangan. Nabi SAW sangat marah, dan Nabi SAW kata da'uha fa innaha muntinah. Tinggalkannya, iaitu tinggalkan seruan-seruan jahiliah itu, kerana itu adalah kata-kata yang kotor. Jadi bagi meredakan pergaduhan itu, maka baginda mengambil keputusan untuk bertolak lebih awal. Jadi ini kita tengok dia ada kesinambungan daripada kenapa Sayyidah Aisyah nanti tinggal daripada Saf bersama dengan mereka yang nak pulang ke Madinah kan, kerana berlaku pergaduhan. Dia maknanya Nabi pesan tersebut. Jadi pada waktu ni belum lagi cerita itu sampai kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, dan Nabi SAW pun belum lagi mengetahui tentang cerita yang kita nak sebutkan. Jadi asbabun surah, just maknanya nak sebutkan bila Nabi nampak apa masalah ni. Sampai duk panggil apa ni, ya ma'syarul muhajirin, ya ma'syarul Ansar. Rupanya disebutkan ada pergaduhan tadi dekat telaga. Okey, tak apa. Nak selesaikan pergaduhan ni, jom kita siap-siap semua. Nak balik lebih awal lah, untuk mengelakkan pergaduhan lama.
Itu satu keadaan. Cuma bila berlaku keadaan ini, dia dah reda ke Sinan ini tadi, dia pergi mengadu pula kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Sebelum itu, maaf, saya lupa nak sebut. Kalau kita tengokkan pengajaran, kita nak ambil pengajaran daripada keadaan ini. Kenapa Nabi SAW menyebutkan kepada apa yang disebutkan oleh Sinan dan juga Jahjah ini adalah seruan jahiliah? Bukankah mereka memanggil nama kumpulan masing-masing Muhajirin dan Ansar, yang mana kedua-dua nama kumpulan Muhajirin dan Ansar bukan asalnya, benda itu bukan kata-kata yang kotor, kan? Bahkan disebutkan dalam Al-Quran tentang kelebihan dalam surah dalam pelbagai surah, antara surah Al-Hasyr, ini menyebutkan keistimewaan setiap daripada satunya. Dalam surah Al-Anfal menyebutkan keistimewaan Muhajirin yang berhijrah bersama Rasulullah, dan juga keistimewaan orang Ansar yang ithar, dan mendahulukan orang-orang yang Muhajirin datang kepada mereka dengan memberikan tempat tinggal, memberikan pakaian, makanan dan sebagainya. Jadi kenapa Nabi SAW sebut perkataan itu perkataan tu? Dan apa pengajaran yang boleh kita ambil daripada keadaan ini? Ya, ini mereka tidak menyebutkan, mana kedua-dua ni, Sinan dan juga Jahjah ni tak sebutkan ya ahlal Makkah, ya ahlal Madinah, wahai orang Madinah, wahai orang Makkah. Tak, mereka sebutkan nama yang mana ada kaitannya dengan Islam, ada kaitannya dengan agama, iaitu berkaitan dengan orang yang ada sumbangannya di dalam Islam, orang yang ada sumbangannya dalam agama. Masing-masing ada sumbangan, Muhajirin dan juga Ansar. Jadi peringatan kepada kita, kadang-kadang ada kelompok yang mana bila dia bekerja di dalam Islam, mana bekerja untuk maknanya mempertabatkan Islam, yang kita sebut sebagai kerja Islam, ada berlaku keadaan yang mana masing-masing nak menonjolkan kerja masing-masing itu yang lebih baik. Kalau kita bermunafasah dia panggil, ataupun istibaq, ya, ini fastabiqul khairat, mana kita berlumba-lumba dalam kebaikan, bahkan saling bantu-membantu dalam kebaikan dengan berlumba-lumba ke arahnya, itu alhamdulillah itu yang disuruh oleh Quran. Tapi kalau kita menyeru kepada kebaikan, tetapi dalam masa yang sama kita rasa tak senang kalau ada orang buat kebaikan melebihi kita, kan? Mungkin kita rasa sepatutnya kita ini lebih baik daripada dia. Sinan merasakan bahawa mungkin dia lebih baik daripada Jahjah. Sebab apa? Sebab dia ada pengaruh, dia ada sedangkan Jahjah adalah orang suruhan, kan? Jadi yang disebutkan Nabi SAW, tinggalkan kata kotor itu, bukanlah lafaz itu semata-mata Muhajirin dan Ansar, tapi panggilan-panggilan ke arah nama yang mempergunakan nama-nama Islam, tapi menggunakannya dalam tujuan yang batil. Kalimatul haq rida bihal batil. Kalimah yang hak, Muhajirin, Ansar, ini kerja-kerja Islam, kumpulan A, kumpulan B, kumpulan C, kalimah yang hak, tapi mengikutkan perkara yang batil, iaitu apabila menggunakan panggilan-panggilan, menggunakan terma-terma Islamik yang tertentu untuk menonjolkan kita ini lebih baik daripada orang. Boleh faham, ya? Baik, itu kita boleh ambil dan juga pengajaran. Okey. Kita masuk kepada apabila berita ini sampai kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ini? Jadi bila sampai beritanya kepada dia, dia berkata, adakah benar mereka melakukan itu? Maknanya benarkah mereka berkata sedemikian? Jadi dia jadi marahlah. Jadi
Abdullah bin Ubay bin Salul ni kita dah sebut banyak kali kan, berkaitan dengan kita kena tahu sikit background dia itu kan, supaya kita tahu kenapa perkara yang maknanya dah selesai dah tu, dia rasa panas kan. Dia rasa macam betul-betul burn, terbakar dengan peristiwa tersebut. Yang ni kita dah sebutkan, saya ulang sedikit je. Yang ni Abdullah bin Ubay bin Salul ini disebutkan bahawa dia ni lah, tadi kan kita sebut dia adalah orang yang paling pengaruh dalam Khazraj, dan Khazraj ini adalah kaum yang paling berpengaruh di Madinah pada waktu itu. Kita dah sebutkan bahawa dia telah kalau hari ini macam memetangi macam pilihan raya lah. Bahkan orang dah siapkan pada dia tempat pakaian dari sudut nak melantik dia menjadi ketua pada ketika itu. Jadi bila Rasulullah SAW datang, pengaruh dia hilang, totally hilang. Sebagai ketua ataupun sebagai orang yang memimpin. Bahkan dia tidak menjadi orang kerana Rasulullah pun. Mana bukanlah kata kalau pengaruh hilang, tak jadi Perdana Menteri, kurang-kurang dilantik jadi timbalan Perdana Menteri. Kan? Tak. Kerana Rasulullah SAW yang datang pula, yang dekat bersama Rasulullah juga daripada kalangan Muhajirin. Bakar, Umar, Uthman, Ali. Bahkan ramai daripada kalangan para sahabat Muhajirin. Dan kemudiannya sahabat-sahabat Ansar. Jadi bila dia hilang pengaruh, menyebabkan dia rasa sangat kecewa. Bahkan dia tak menjadi orang yang dipandang dah selepas daripada kedatangan Nabi SAW. Sebab tu dia sangat-sangat memusuhi Nabi SAW. Kita sebutkan ketika mana Nabi SAW menyampaikan khutbah kan. Jadi sebelum Nabi nak menyampaikan khutbah, dia akan bangun sebut, hai manusia, dengarlah ini Nabi kamu yang nak menyampaikan kepada kamu, dengar, patuh dan taat. Orang awam akan melihat ini seru pada nak ajak dengar Nabi. Tapi orang yang bersama dekat dengan Nabi SAW daripada kalangan sahabat-sahabat macam Umar dan sebagainya, mereka tahu, mereka faham sikap Abdullah bin Ubay bin Salul. Sebab Nabi SAW tak pernah revealkan bahawa dia ni adalah orang munafik. Tapi mereka faham. Selepas apa yang berlaku di Uhud kan, kemudian selepas yang berlaku lah terutamanya, dan sikap-sikap mereka bersama dengan Nabi SAW, mereka faham dia ni nak apa sebenarnya. Dia nak apa? Dia nak pengaruh. Maknanya dia nak kekal relevant, seolah-olah macam nak pegang mic lah, nak bercakap, sedangkan tak perlu pun untuk dia nak buat sedemikian. Orang dah tahu yang depan tu adalah Rasulullah. Tapi dia nak supaya dia masih lagi dilihat oleh orang, maka dia melakukan hal tersebut. Jadi dendam dia tu kerana dia hilang kuasa itu, sebabkan bila ada je chance, mana-mana peluang yang boleh untuk dia gunakan, sama ada untuk mengeluarkan para sahabat Muhajirin dan juga Rasulullah SAW daripada Madinah, ataupun untuk memburuk-burukkan mereka ini, dia akan menggunakan peluang. Dan banyak peluang itu maknanya yang berlaku selepas daripada peperangan Al-Muraisi ini. Antaranya peristiwa ini dan juga peristiwa yang kita sebutkan sebelum ini berkaitan dengan Sayyidatina Aisyah. Baik. Jadi disebutkan, adakah mereka benar-benar melakukan itu? Ini dia mengeluarkan dia punya amarah dia. Dia kata, mereka datang ke tempat kita, mengambil tempat kita, mengambil maknanya sumber-sumbernya, makanan, pakaian dan sebagainya. Sesungguhnya mereka ini adalah jalabi bulu Quraisy. Mereka inilah sampah-sampah yang dibuang oleh Quraisy. Jalabi bulu Quraisy ni, word dia tu adalah istilah yang sama digunakan oleh orang Quraisy kepada orang Jirin. Maknanya waktu mereka berada di Makkah, istilah itu digunakan, jalabi Quraisy. Mereka ini adalah sampah-sampah. Dia ada yang mana memberikan komentar bahawa Abdullah bin Ubay bin Salul ni, dia ada connection dengan orang Quraisy. Dia tahu mereka ini adalah orang-orang yang pernah dibuang ataupun pernah dihina oleh orang Quraisy. Bahkan word hina yang digunakan oleh Quraisy pun diketahui. Cuma kan kita sebut munafik kan terowong kan.
Maknanya dia nak baik dengan Quraisy, dan masa sama dia nak baik dengan Rasulullah. Sebab apa? Sebab ada benefit. Kan? Masing-masing ada benefit. Dan kita tengok antaranya, kalau kita baca dalam sirah, kan? Antaranya ketika mana dalam peristiwa Aqabah. Peristiwa Aqabah yang pertama, iaitu apabila kan ada 12 apa nama? Ada pertama bukan 12 orang, 6 orang yang mana bertemu dengan Rasulullah SAW kan, di tempat tempat yang tersembunyi. Jadi bila peristiwa itu tersebar dalam kalangan orang Makkah pada waktu, sebab waktu tu orang Madinah datang ke Makkah, mereka nak menunaikan haji kan. Jadi Rasulullah maknanya bertemu dengan 6 orang pemuda ini pada peristiwa Aqabah yang pertama. Yang kedua baru maknanya memetik 11 orang kan. Ini 6 orang yang pertama ini Nabi sebutkan, dan ia dapat diketahui oleh orang Quraisy. Maka mereka orang Quraisy ni bertanya kepada siapa? Mereka bertanya kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Maknanya orang Quraisy ni memang kenal dia. Dia ada hubungan dengan orang Quraisy, dan orang Quraisy pun tahu bahawa dia ni akan menjadi sekutu mereka ketika mana dia diangkat menjadi ketua nanti. Tapi hal itu tak berlaku kan. Jadi maknanya memang dia ada connection tu. Baik. Jadi mereka kata, Abdullah bin Ubay bin Salul kata lagi, perumpamaan kita dan mereka ini adalah seperti mana pepatah yang menyatakan, gemukkanlah ataupun beri makan kepada anjingmu, maka anjing itu akan menggigit. Ini kita bagi kepada dia macam-macam tempat makanan, sumber dan sebagainya, dia naik kepala pula kepada kita. Maksud kita lah. Ketahuilah, sesungguhnya demi Allah, jika lain raja'na ilal madinati, ini Allah Subhanahu wa taala quote sebiji-sebiji pada ayat yang ke-8. Yang ke-8 tak silap apa ni? Ayat ni. La irja'na ilal madinati la yukhrijanna al-a'azzu minhal adhal. Tengok cara dia sebutkan. Yang pertama dia kata apa? Kalau kita balik ke Madinah. Kenapa dia kata kalau kita balik ke Madinah? Lain jika kita sampai ke Madinah. Jadi dia nak timbulkan ini pergaduhan yang berlaku ni, mereka ni tak boleh percaya sebenarnya. Sebab apa? Sebab boleh jadi kita tak sampai pun untuk balik ke Madinah. Kalau kita sampai ke Madinah, kan? Maknanya boleh jadi siapa tahu dalam tengah jalan nanti mereka akan serang kita ke, mereka akan bunuh kita ke. Bahkan dia kata la irja'na ilal Madinah. Word Madinah ni adalah word yang digunakan selepas kedatangan Nabi SAW. Dia tak menggunakan word Yathrib. Sebab apa? Sebab dia tahu daripada kalangan Khazraji juga ramai yang mana menjadi pengikut Rasulullah SAW. Jadi dia nak pengaruhkan orang kita, saya Islam kan, kita nak balik ke negara Islam kita, Madinah kan, sama-sama kita nak balik. Tapi kalau kita tak sampai macam mana? Kalaulah kita sampai, tapi kalau benar-benar kita sampai di Madinah ni, apa yang kita buat? La yukhrijanna, kita akan keluarkan. Ini orang-orang yang mulia ini akan keluarkan. Siapa orang mulia? Setiap A'izzah ini dengan Azillah ini mufrad, dalam lafaz mufrad. Maksudnya setiap daripada kita. Maknanya kan tadi disebut Madinah, dia nak tarik pengaruh. Dia nak tarik pengaruh semua. Jom kita sama-sama buat apa yang aku nak sebutkan ini. Setiap daripada kita ini adalah mulia. Dan kita nak keluarkan setiap mereka yang hina. Azillah. Azallu. Yang kan setiap orang yang hina. Maknanya setiap orang daripada kita ni semua akan berperanan. Jom dia nak pengaruhkan semua orang untuk tidak lagi ataupun boikot Rasulullah SAW, tak lagi beri barangan, sumber, tempat tinggal dan sebagainya, supaya setiap seorang daripada mereka itu boleh maknanya keluar daripada tempat kita. Jadi bila sahabat keluar, pastilah maknanya Rasulullah SAW keluar bersama dengan mereka, dan itu dia tak mention
Dia just maknanya sebutkan benda tu, tapi pada arah itu maknanya keinginan dia. Sebab apa? Bila dah keluar Muhajirin ni, dia boleh dapat balik dia punya kuasa. Dia boleh dapat balik dia punya pengaruh. Jadi pengaruh dia itu hilang disebabkan apa? Disebabkan kedatangan Muhajirin, terutamanya Rasulullah SAW. Kemudian dia menyeru kaum. Kali ini maknanya daripada tadi dia dah marah-marah tadi, dia panggil kaumnya. Inilah apa yang kamu lakukan kepada diri kamu sendiri. Diteruskan lagi dia punya khutbah dia lah. Cakap dia, ceramah dia. Kamu telah beri muka kepada mereka, beri tempat dan membahagikan harta-harta kalian. Dalam bahasa mudah kita tengok, apa buat macam ni, tengok. Dia orang ni dah maka hentikanlah pasukan bantuan makanan kalian kepada orang-orang ini, iaitu Nabi SAW, dan jangan kalian memberi bantuan nafkah kepada orang-orang Muhajirin yang bersama dengannya hingga mereka meninggalkan negeri. Dia seolah nak sebutkan mereka ni datang ke tempat kita ni bukan sebenarnya nak sebarkan Islam pun. Tapi mereka suka datang ke tempat kita setelah mereka dihalau daripada tempat mereka. Dia datang tempat kita, dapat harta, dapat tempat secara, bahkan dapat pengaruh dan sebagainya. Jadi dia nak ajak untuk menolak Rasulullah SAW dan juga sahabat. Baik sikit lagi. Zaid yang mendengar. Ni maknanya tadi kita sebut hadis ni disebutkan Zaid. Mana Zaid sendiri yang mendengar kata-kata Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan dia umur 9 tahun. Dia mendengar, dia kata, sungguh anda ni adalah orang yang rendah. Maknanya kecintaan mereka tu kepada Nabi SAW melebihi kecintaan kepada kaum. Dan tidak memiliki pengaruh apa-apa pun di tengah kaummu. Sementara Muhammad adalah yang terhormat, dicintai oleh kaum muslimin. Dia Abdullah bin Ubay bin Salul kata kepada Zaid, diamlah engkau. Dan aku hanya bergurau. Canda. Dia nak cover lah. Baik. Jadi kita masuk, maknanya apa pula mana keadaan apabila Zaid bin Arqam menceritakan kepada Nabi SAW. Beliau menyebutkan, beliau mengkhabarkan kepada Nabi SAW apa yang dia dengar pada Rasulullah SAW. Cara pada ketika itu Umar berada di sisi Nabi SAW. Tapi maknanya peristiwa ni kalau kita nak sebutkan, ada kemungkinan ada jeda masa lah. Jadi ketika mana Nabi SAW telah pun berada di ini beliau mengkhabarkan apa yang beliau dengar kepada Rasulullah SAW, sementara Sayyidina Umar berada di sisi baginda, lalu dia pun berkata, suruhlah aku. Ada riwayat kata suruhlah aku, maknanya biarlah aku pergi penuh dia, ataupun dalam riwayat yang lain mengatakan bahawa suruhlah seorang sahabat yang bernama Abbad bin Bashir untuk membunuh Abdullah bin Ubay. Maka Nabi SAW pun menjawab, kaifa ya Umar. Nabi SAW sebut, bagaimana Umar? Bagaimana aku nak buat benda ni? Sebab apa? Nanti aku khawatir manusia akan berkata Muhammad membunuh sahabatnya. Jadi kita bayangkan, kan, tadi saya sebutkan bahawa bukan semua orang tahu bahawa Abdullah bin Ubay bin Salul itu munafik. Kita hari ini tahu sebab itu dah jadi sejarah. Tapi keadaan pada waktu itu bukan semua orang tahu. Nabi SAW tak pernah panggil secara directly. Nabi SAW tak pernah sebut secara directly. Allah Subhanahu Wa Taala reveal orang munafik ini pun pada fasa ketika mana mereka yang nak bunuh Nabi SAW. Jadi orang akan lihat dia ni, satu, dia ni bekas orang yang berpengaruh. Kan? Kalau kita hari ni, contoh dia bekas Perdana Menteri. Kan? Walaupun dia tak ada kuasa, tapi dia still ada pengaruh-pengaruh dia. Still orang kenang jasa-jasa dia. Dia ada kebaikan yang mungkin dia buat. Jadi orang kenangkan benda tu. Bahkan dalam peristiwa tadi bila dia bangun nak introduce Nabi SAW kan. Mungkin orang melihat bahawa itu ada satu kebaikan. Oh bagus dia ni. Dia seolah macam mana nak ajak kita sama-sama nak dengar benda tu. Tapi orang yang faham keadaan dia, latar belakang apa yang telah dilakukan, faham kenapa dia buat macam tu. Kan? Tapi tak semua orang yang faham dengan benda yang sama. Yang menyebabkan Nabi SAW takut, bagaimana aku nak buat benda. Jadi takut orang menyatakan bahawa Muhammad membunuh sahabat dia, sedangkan dia ni orang berpengaruh, dia orang buat baik, maknanya sama dengan Rasulullah. Bahkan nanti kita akan sebutkan
golongan munafik ini, mereka ini bukan lari pada Rasulullah. Kan? Kita rasa macam bila bermusuh dengan Rasulullah ni mungkin tak mau jumpa, tak mau dekat. Tak. Mereka ni bila Rasulullah panggil, mereka datang. Kan? Sebab tu ayat pertama, iza ja'akal munafiqun, ketika mana dia datang kepadamu, walaupun Allah sebut, maknanya dia rasa susah nak datang. Tapi dia datang. Bila Nabi panggil, mereka datang. Sebab apa? Mereka nak nampak seolah mereka ni orang yang dekat, kan? Bersama, selalu jumpa dengan Nabi SAW, walaupun apa pun tujuannya. Cuma daripada luar orang nampak, kan? Selalu bersama, kan? Baik. Jadi Nabi SAW memanggil Abdullah bin Ubay bin Salul. Diringkaskan maknanya Nabi sebutkan apa yang disebutkan, maka Abdullah bin Ubay bin Salul pada waktu tu dia menafikan hal tersebut. Maka Zaid sebut. Ini menarik ya. Dalam hadis tu menyebutkan Zaid bin Arqam yang menyebut Nabi SAW menerima kata-kata Abdullah bin Ubay bin Salul. Fasaddaqahu wa kazzabani. Nabi SAW membenarkan dia, ini menerima kata-kata Allah bin Ubay bin Salul dan membohongi aku ataupun tidak mempercayai aku. Nabi SAW tak sebut pun kepada Zaid bin Arqam ni bahawa kamu ni ataupun tak percaya ni, tak. Cuma Nabi SAW tidak melakukan apa-apa kepada Abdullah bin Ubay bin Salul sebab dia dah menafikan, kan. Tapi pandangan seorang kanak-kanak, kan, bila dia datang report kat kita, kan, contoh datang report kat kita tentang mungkin abang dia, kakak dia buat benda yang tak elok, kita tak buat apa kepada kakak tu berdasarkan hasil report, tak tanya ke, ataupun bila tanya kita kata tak, kan. Jadi dia menganggap macam oh, ayah aku ni tak percaya kat aku, kan. Sebab apa? Sebab patutnya mungkin kalau buat benda tu, kesalahan tu mungkin kena rotan, kan. Tapi tak buat apa, maksudnya ayah aku tak percaya kat aku. Jadi sedih dia tu, kan, hingga kan pada waktu tu pun disebutkan dia ramai yang datang mencela dia daripada kan. Ni apa ni, sebar yang tak elok sebab semua orang ada pada ketika itu, kan. Maka aku pun jadi malu untuk bertemu dengan Nabi SAW hingga kan aku merasakan benda ni akan kekal lah. Aku tak boleh lah kekal. Jadi kita bayangkan perasaan seorang budak, kan. Tapi ini yang kita nak sebutkan betapa indahnya Islam dan menariknya akhlak Nabi SAW. Dan Allah SWT sebutkan satu ketika Nabi SAW datang kepada aku, dengan menyentuh telinga aku. Maksudnya sebut macam ni lah, gurau-gurau, kan, sehingga dia panggil macam kita panggil, kan, gurau dengan Zaid. Dan Nabi SAW ketawa, maknanya senyum, kata apa ni, Zaid bin Arqam pada waktu tu tak tahulah apa, kan. Cuma bila Nabi SAW buat macam tu, dia rasa macam oh, Nabi okey kot dengan aku, kan. Jadi dia pun okey lah, seronok, kan, budak-budak, kan, bila kita datang senyum, walaupun mungkin sebelum tu dia terasa dia rasa kita marah dia, tapi kalau kita dah boleh cakap dengan dia, boleh bergurau dengan dia rasa seronok, kan. Jadi bila dia bertemu dengan Abu Bakar, Abu Bakar tanya apa Nabi buat kepada kamu, ataupun Nabi cakap apa, dia kata tak buat apa. Nabi sentuh telinga, Nabi senyumnya. Jumpa dengan Umar pun sama juga. Kedua-dua menjawab absyir, bergembiralah. Sebab apa? Mereka tahu bahawa apa yang Nabi SAW buat tu seolah Nabi SAW akan wahyu untuk mengatakan apa yang disebutkan oleh Zaid. Dan keesokan paginya punlah surah Al-Munafiqun yang menyebutkan persis seperti mana apa yang Zaid sebutkan, iaitulah surah, keadaannya, ayat-ayatnya, wordnya itu digunakan seperti mana apa yang Zaid ucapkan, ceritakan kepada Nabi SAW apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Salul. Kita tengok surah ini, dia bukan sekadar turun maknanya nak kecil hati pandai merajuk, kan. Jadi dia bukan sekadar nak datang untuk taubih, untuk menyatakan perkara buruk tentang orang munafik. Tapi dalam masa yang sama, surah ini turun untuk meraihkan anak kecil tadi yang berumur 9 tahun, yang mungkin orang menganggap dia ni tak ada apa lah, duduk kat situ, mungkin dia ni tak berperanan ataupun cerita dia tu mungkin tak boleh pakai. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala turunkan surah seperti apa yang dicerita oleh budak umur 9 tahun.
yang menyebabkan tadi dia rasa sedih, dia rasa bila orang apa ni kata buruk pada dia umur 9 tahun kan. Kan? Lama lagi kalau dari sudut biasanya umur maknanya umur kecil lah kan, dari sudut realitinya lama lagi dia nak hidup, nak membesar dalam keadaan sedih, dan dia rasa semua orang akan mencela dia kan. Dan semua orang pada waktu membacakan ayat yang mana seperti mana apa yang Zaid sebutkan. Jadi kita bayangkan maknanya bagaimana surah ini bukan sekadar nak taubiq, ini nak bukan munafik, tapi surah ini pun dari sudut maknanya mendatangkan berita gembira kepada Zaid dan juga mengiktiraf dari sudut apa yang disebutkan itu, berita yang disampaikan kepada Nabi SAW yang menunjukkan kecintaan dia kepada Nabi SAW daripada kecintaan dia sendiri. Jadi masya-Allah, dari mudah-mudahan maaf kita tak sempat masuk ayat yang pertama, tapi insya-Allah kita dah faham dari sudut asbabun nuzul dia ni dan cerita dia ni. Insya-Allah ayat 1 hingga 8 inilah apa yang nak diceritakan, iaitu berkaitan apa yang berlaku di antara Abdullah bin Ubay bin Salul dan Rasulullah SAW. Ya, ini apa disebutkan dalam sebab lah. InsyaAllah ayat-ayatnya tu straightforward kan. Mungkin kita akan bincang sikit dari sudut bahasaan dan juga apa manfaatnya yang kita ambil daripada sikap mereka ini supaya kita sikap tersebut. InsyaAllah tak terbayang gembiranya hati saya kan. Jadi gembiranya hati kan, Al-Quran turun sudut benarkan apa disebutkan kan. Jadi itu satu pelajaran juga ambil dari sudut kita acknowledge tentang kanak-kanak, khususnya anak-anak kita kadang-kadang bercerita dengan kita kan bagaimana Islam lah perasaan mereka kan. Wallahualam. Sekali lagi saya maaf ajak 10 minit. Lihaza wa astaghfir. Sambung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz.